السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah berikan dapat kita sama-sama pada pagi ini. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi daripada risalah Al-Mujazu fil A'mal allati ya'taqidu an-nasu annaha minas sunnah, atau amalan-amalan yang dianggap sunnah dalam masyarakat. Yang mana pada pagi ini insya-Allah kita akan sambung pada amalan seterusnya, iaitu mengambil secubit garam sebelum makan. Ini mungkin sebahagian orang melakukan perkara ni. Jadi kita tengok apa yang disebutkan oleh penulis hafizahullah ta'ala. Dia kata mengambil secubit garam sebelum makan adalah antara amalan yang dipraktikkan oleh sebahagian masyarakat kita. Sebahagian yang menganggap perbuatan tersebut adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah tanggapan itu benar? Perbuatan sesetengah orang, bila mana dia nak makan, sebelum dia makan, dia ambil secubit garam, dia makan garam dulu. Okay. Jadi kita nak tengok, adakah ianya benar datang pada hadis Nabi, ataupun ianya dipaham ataupun diertikan sebagai sunnah. Kita tengok beberapa riwayat yang sebut berkenaan dengan isu ni. Terdapat beberapa riwayat hadis yang menunjukkan galakan untuk kita mengambil secubit garam sebelum makan. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Harith bin Abi Usamah daripada Ali bin Abi Talib, dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akalta fabda'u bil milhi tashfi min sab'ina da'in." Jika kamu hendak makan, mulakanlah dengan garam. Ianya menjadi penyembuh kepada 70 penyakit. Ini hadis yang dikatakan galakkan. Bila mana sebelum makan, kita ambil garam dulu. Tengok apa yang dikomentarkan oleh para ulama terhadap hadis ni. Kata dia, sanad hadis ini terlalu rapuh, ataupun dalam istilah bahasa Arab dia panggil layyin, layyinul hadis. Dipenuhi dengan perawi yang dikritik. Antara yang bermasalah ialah Hammad bin Amr An-Nasibi. Ini antara perawi yang bermasalah ketika mana meriwayatkan hadis ni. Al-Bukhari menilainya sebagai munkarul hadis. Maknanya seorang yang suka melakukan ataupun memberi masalah kepada hadis. Kata Ibn Hibban, beliau memalsukan hadis dan menyandarkannya kepada perawi yang thiqah. Begitu juga terdapat hadis Ali daripada jalur yang lain. Dikatakan Rasulullah menasihati Ali dengan lafaz, "Ya Ali, alaika bil milhi fa innahu shifaa'un min 70 da'in, al-judham wal baras wal junun." Wahai Ali, lazimilah garam. Sesungguhnya garam adalah ubat bagi 70 penyakit, juga penyakit kusta, sopak dan gila. Dia sebenarnya hadis-hadis yang bermula dengan Ya Ali ni, kebanyakannya hadis mungkar
terlalu dhaif, bahkan hadis palsu. Dulu ada satu buku yang berjudul Pesanan Ali bin Abi Talib, pesanan Rasulullah kepada Ali bin Abi Talib. Dalam tu dia senaraikan hadis-hadis yang bermula dengan Ya Ali. Majoriti hadis tu diriwayatkan dalam kitab Al-Kulaini. Al-Kulaini ni seorang ulama daripada Syiah. Jadi dia hadis tu datang daripada kitab nama dia Al-Kafi. Al-Kafi ni kedudukan dia di sisi Syiah seperti kedudukan Al-Bukhari dan Muslim di sisi Ahli Sunnah. Dia antara kitab hadis yang besar. Dia ada usul kafi dan juga ada furu' kafi, syarah kepada kitab tersebut. Tapi majoriti para ulama menyebutkan hadis yang bermula dengan Ya Ali ialah hadis yang kebanyakannya problem. Kita boleh tengok apa yang disebutkan oleh Ibn Qayyim dalam kitab dia Al-Manar Al-Munif fi Tashih wa Tad'if, yang dah diterjemah dalam bahasa Melayu banyaklah. Beberapa petanda hadis tu dia palsu ialah dia ada sebut Ya Ali, ataupun dia boleh sebut tentang numbering, nombor-nombor tertentu. Contoh dalam hadis ni dia sebut fa innahu shifaa'un min 70 da'in. Sesungguhnya makan garam ni menyebabkan orang tu dapat elak diri dia daripada 70 penyakit. Segala nombor-nombor itu, hadis-hadis yang ada unsur nombor ni, kebanyakannya ialah hadis yang ada masalah. Taklah semua, kebanyakan. Sama juga dengan hadis yang boleh petik tarikh secara tepat. Contoh hadis yang dikatakan umat Nabi Muhammad ini tidak akan lebih daripada 1500 tahun. Ramai orang guna, terutamanya geng-geng akhir zaman. Hadis tu pun dikritik oleh para ulama, walaupun dia datang daripada As-Suyuti, bahawasanya Suyuti pun tidak bersetuju pada hadis tu. Ataupun kalau Suyuti bersetuju pun, hakikatnya ramai para ulama yang mengkritik hadis tersebut. Sebab tu ada orang bimbang sekarang ni 1442. Berapa lagi nak sampai 1500 Hijrah? Tak banyak Jadi ada yang buat macam-macam bacaan, tapi hadis tu ialah hadis yang dikritik dan dia bukan hadis pun hakikatnya. As-Suyuti berkata terhadap hadis ni, hadis yang Ali tadi tu, dia kata la yasihhu wal muttahamu bihi Abdullah bin Ahmad bin Amir atau abuhu fa innahuma yarwiyani nuskhatun an ahli al-baiti kulluha batilah. Kata As-Suyuti dalam kitab dia Al-La'ilul La'ali Al-Masnu'ah, iaitu hadis yang orang kata apa, menghimpunkan hadis-hadis palsu ataupun hadis-hadis yang disangka sahih. Kata As-Suyuti, dia kata tidak sahih hadis tersebut. Yang ditohmah dalam riwayat hadis tersebut ialah seorang perawi yang bernama Abdullah bin Amir dan bapanya, iaitu Amir. Mereka berdua meriwayatkan daripada Ahlul Bait. Semua riwayatnya ialah riwayat yang batil. Itu komentar para ulama. Kata Asy-Syaukani, hadis ini palsu. Dalam Fawaid Al-Majmu'ah, Syaukani kata, selain itu terdapat satu lagi riwayat daripada Sa'ad bin Mu'adh, iaitu riwayat yang berbunyi istaftihu ta'amakum bil milhi fawalladhi nafsi biyadihi innahu la yuraddu 73 minal bala. Hadis ni disandarkan kepada Sa'ad bin Mu'adh. Apa maksud hadis tu? Kata dia, mulakan makan kalian dengan garam. Demi jiwaku yang berada di tangannya, garam itu boleh menolak 73 penyakit. Dia ada nombor juga dalam hadis ni. Hadis ini juga lemah. Antara sebabnya ialah seorang perawi yang matruk bernama Juwaibir, manakala Isa bin Al-Ash'ath, beliau ialah seorang yang tidak dikenali ataupun disebut sebagai majhul. Ini dalam apa yang disebut oleh Nuruddin Ibn Iraq dalam kitab dia Tanzih Asy-Syari'ah. Jadi kesimpulan daripada semua riwayat tadi, kita dapat tengok daripada perbahasan para ulama terdapat terhadap riwayat-riwayat berkaitan mengambil secubit garam sebelum makan, dapat disimpulkan bahawa yang pertama, amalan tersebut tidak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun Nabi menggalakkannya pun tidak sabit. Namun begitu, sekiranya terdapat kajian dalam bidang perubatan atau kesihatan yang berjaya membuktikan
bahawa amalan ini memang memberikan kebaikan kepada kesihatan tubuh badan manusia, maka ianya tidak ada masalah sama sekali untuk diamalkan, tetapi dengan syarat tidak disandarkan amalan itu kepada sunnah kerana ianya tidak sabit. Jadi yang sahih dalam bab ni ialah tidak ada anjuran galakkan sebelum makan ambil garam. Yang ada anjuran sebelum makan sebut bismillah, itu saja. Yang lebih daripada tu tidak ada. Jadi terserah kepada kita semua nak makan garam ke tak nak makan garam. Rasa dia punya kencing manis tinggi ataupun dia punya darah tinggi, jadi dia tak ambil lah garam tu. Tapi tidak ada pengkhususan. Tidak ada pengkhususan. Hatta orang nak khususkan garam bukit ke garam apa ke, ikut kapasiti yang dinasihatkan oleh pakar perubatan. Itu sahaja. Jadi kalau kita tengok hadis-hadis seperti ini memang hadis yang zahirnya bermasalah. Dan hadis yang disebutkan sebagai makanan yang ada khasiat ni, yang nak sandarkan kepada sunnah, ialah hadis yang Nabi sebut makan benda ni ada manfaat dia. Contohnya makan benda ni dapat sesuatu. Macam Nabi sebut tentang makan ajwah, tamar ajwah. Tamar ajwah, siapa yang makan, man tasabbaha bi sab'i, siapa-siapa yang memulakan paginya dengan 7 biji ajwah ni, maka dia akan dibentengi daripada sihir. Ada satu kajian yang dibuat di Arab Saudi. Kajian berkenaan dengan orang yang makan ajwah ni, kurma ajwah. Ajwah pun dia ada grade dia. Cuma yang terbaik ialah ajwah aliyah, iaitu ajwah yang ditanam di Madinah. Ada perbahasan para ulama kata yang afdal sini Madinah saja ke ataupun yang luar Madinah. Tapi yang Nabi fokusnya ialah ajwah di Madinah. Dan ajwah di Madinah ni ada ajwah yang mahal. Tambah sekarang ni musim nak masuk bulan Ramadan ni, daripada RM90 sekilo boleh jadi 110, 120. Jadi nak makan tiap-tiap hari pun tak kena gaya juga dengan duit tak berapa nak ada ni. Jadi ada duit belilah. Dia tak wajib pun. Cuma ada kajian daripada satu orang pakar di Arab Saudi, dia buat kajian orang yang makan. Dia buat kajian ultra apa saya tak pastilah. Tapi dia buat satu scan pada badan manusia ni. Orang yang makan 7 biji ajwa ni, dia ada satu, orang kata apa, macam satu cahaya, tapi dia melalui alat scan dia tu lah. Cahaya tu mengeluarkan warna ungu. Warna tu dari segi ilmu dia lah, warna tu ialah warna yang boleh membenteng diri manusia ni daripada anasir-anasir negatif. Itu yang dia kaji. Dia ada 2 warna manusia ni bila mana dia ada pada badan dia, bukan warna baju, warna kulit. Tapi warna aura dia, saya tak pasti istilah dia, iaitu warna ungu dan juga warna biru. 2 warna ni kalau dia ada, dia boleh benteng vibe yang negatif yang nak mendekati kita. Maknanya benda-benda yang negatif, gangguan ke apa, dia boleh masuk, tapi dia tak kuat, dia kurang kuat. Jadi nak sebut kepada kita bahawasanya itu yang disebutkan oleh Nabi. Sama juga dengan Nabi sebut siapa-siapa yang makan daun sina ataupun daun sanu, ni ada riwayat daun-daun ni ada di negara Arab, maka dia akan dijauhkan daripada sakit perut. Itu ada hadis, perbahasan hadis tu hadis hasan. Daun tu tidak ada lah tempat kita ni. Daun tu dia banyak di pinggir kota Mekah dan juga di Yaman hakikatnya. Cuma nak sebut kepada kita yang Nabi sebut ialah Nabi dah sebut khasiatnya. Tapi kalau setakat Nabi menunjukkan Nabi makan ataupun Nabi hanya puji secara umum, ia masih lagi belum menjadi makanan yang kita sebut sebagai makanan yang perlu diutamakan. Perlu diutamakan. Bahkan makanan yang Nabi sebut kelebihan macam habbatus sauda, ia berkait dengan berapa dos yang sepatutnya kita makan. Dia bukan, walaupun Nabi kata habbatus sauda ni dia mempunyai ubat daripada segala penyakit kecuali mati. Walaupun Nabi sebut macam tu, dia tak semestinya orang yang sakit apa-apa pun dia balah habbatus sauda saja. Tak jadi. Buah pinggang pun habbatus sauda, kanser pun habbatus sauda, darah tinggi habbatus sauda, rahim pun habbatus sauda. Dia tak setepat itu. Sebab ada setengah-setengah penyakit yang tak sesuai dengan habbatus sauda ni. Dan dia dah pernah ada kes, ada orang yang dia rasa dia ada sakit jantung, dia makan habbatus sauda.
Rupa-rupanya ada problem juga. Habatus sauda, madu dan kurma ni dia ada problem juga kepada orang yang sakit jantung. Walaupun benda tu ialah hakikatnya Nabi sebut tentang kelebihan dia. Dia jadi, orang kata apa, adalah efek dia dari segi ilmu perubatan. Saya tak mahu nak bahas. Cuma walau macam mana pun kita kena balik kepada pakar perubatan tu sendiri. Pakar perubatan tu sendiri. Selain pada itu, kita akan tengok dalam hadis ni, Nabi dia pernah puji apa nama ni, khal. Khal ni cuka. Nabi masuk dalam rumah Ummu Hani di Mekah. Ummu Hani rasa bersalah, tidak ada apa-apa makanan yang boleh dihidangkan kepada Nabi kecuali roti dan juga cuka. Cuka tu menjadi pencicah kepada roti tu. Maka Nabi ni nak menutup rasa serba salah Ummu Hani, Nabi pun kata, ni'mal idamul khal. Sebaik-baik makanan ni ialah khal ataupun cuka. Maknanya Nabi macam nak hilangkan rasa gusar sebab tuan rumah tak boleh nak hidang banyak. Nabi kata yang ni ada pun dah okey dah. Yang ada ni pun dah okey. Tapi kalau kita baca hadis riwayat Ibn Hibban, kita akan jumpa satu lagi. Nabi kata bi'sal idamul khal. Seburuk-buruk makanan ni ialah cuka. Tadi Nabi kata sebaik-baik makanan cuka. Ni seburuk-buruk makanan cuka. Okay. Sebab pada waktu tu dia ada makanan lain, tapi tuan rumah kedekut keluar cuka je. Jadi ada orang disilap faham hadis tu, dia ingat cuka itu ialah satu makanan yang ada kelebihan. Jadi ada yang duk balas cuka sampai berbotol-botol sehari. Cuka kurma lah, cuka apple lah, macam-macam. Nak bagi hilang kolesterol. Itu yang paling banyak orang duk ambil. Nak bagi hilang kolesterol. Saya tak pasti dari segi ilmu perubatan, tapi yang saya dengar orang yang ambil cuka overdose ni, kalau dia nak kurang kolesterol, dia ada satu efek lain, iaitu dia akan ada jangkitan pada saluran rengkung dia ni. Sebab dia ialah satu benda asid. Jadi dia ada satu orang doktor dia ada satu orang tua yang mari terima rawatan dia ada penyakit kolesterol yang tinggi lah. Jadi dia selalu dah ambil cuka kurma ni. Sebulan sampai 3-4 botol dia ambil. Habislah dia minum. Jadi kolesterol tu sedikit menurun, tapi dia ada satu sakit baru, dia rasa pedih di kawasan leher dia apa semua. Bila mana buat scan, di dalam ruang ni macam orang simbah asid dekat kulit manusia. Dia orang kata macam luka. Jadi benda tu perlu ada nasihat, tak boleh ambil sesuka hati kita. Kita tak boleh guna sesuka hati kita sendiri. Benda tu bab makanan yang nak mengelak diri daripada kesakitan apa-apa semua ni, ialah benda-benda yang orang kata apa, yang perlukan kepada nasihat. Macam zaman sekarang ni lah, orang kata COVID ni padan dengan makan makanan sunnah je. Dia satu benda yang orang kata apa, perlu pada penilaian. Walaupun benda tu datang daripada orang kata pakar perubatan. Sebab dulu ada orang jual nama satu orang ni. Dia kata dia ni pakar perubatan. Ternyata orang cek dia bukan pakar perubatan, dia bubuh je nama dia doktor. Mungkin dia berangan nak jadi doktor, tak dapat jadi doktor, buat satu page FB, bubuh nama doktor kat depan. Tapi orang dah cek sebab doktor di Malaysia ni dia ada nama-nama yang berdaftar. Jadi tak boleh suka-suka hati kita dakwa. Kita dengar dia doktor, kita percaya dia doktor perubatan. Dia ada pengkhususan dia, dan dia ada lesen dia untuk dia mengaku dia tu doktor, dan dia kena buktikan. Jadi dalam bab makanan ni, makanlah dengan cara yang baik, maka itu ialah sunnah. Makan dengan cara yang baik, maknanya kita atur makanan. Macam mana Nabi makan? Sunnah itu ialah pada kaifiat makan hakikatnya, bukan hanya pada jenis makanan itu saja. Seterusnya kita pergi pada amalan seterusnya, iaitu kepercayaan larangan mencampur makanan laut dan darat. Yang ni pun sebahagian orang mungkin rasa dia sunnah. Kerap disebarkan tentang diet Rasulullah di media sosial, juga ditampal di pantry pejabat dan juga kantin. Antara yang selalu dikaitkan dengan diet Rasulullah ialah baginda tidak mencampurkan makanan laut dan darat dalam satu hidangan. Justru dikatakan sunnah bagi kita untuk tidak mencampurkan makanan laut seperti ikan dan makanan darat seperti ayam dalam satu hidangan. Begitu juga antara yang dikatakan sunnah ialah tidak makan ikan dan minum susu selepas itu. Namun bolehkah disandarkan sedemikian kepada Rasulullah dengan mengatakan perbuatan tersebut adalah sunnah? Jadi ada kepercayaan sebahagian masyarakat itu tentang isu ni.
Pertama, tidak ada hadis yang menunjukkan larangan untuk mencampur makanan laut dan darat dalam satu hidangan. Begitu juga susu dan ikan. Juga tidak ada gesaan daripada Nabi agar kita hanya ambil sejenis hidangan dan tidak dicampur-campur dengan hidangan yang lain. Hakikatnya tidak ada larangan ataupun tidak ada apa-apa pun khususan. Kedua, Allah Subhanahu wa taala mengharuskan kita makan apa sahaja jenis makanan kecuali beberapa perkara yang diharamkan seperti babi, bangkai dan lain-lainnya, seperti mana yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-An'am ayat yang ke-145. Okay. Yang ketiga, memandangkan masalah ini tidak mempunyai sandaran yang jelas daripada nas, maka perlulah dilihat kepada kajian perubatan dan kesihatan. Sekiranya kajian sains membuktikan bahawa mencampur makanan laut dan darat atau susu dan ikan boleh memberi mudarat kepada kesihatan, maka perlu dijauhkan kerana ianya termasuk dalam prinsip umum syariat yang memelihara manusia daripada kemudaratan. Jadi bila mana tidak ada sandaran yang jelas, maka balik kepada konsep asal, iaitu fasalu ahla zikri, tanya orang yang pakar, iaitu pakar perubatan atau pakar makanan. Keempat, terdapat satu contoh ayat yang selalu digunakan dalam pelajaran bahasa Arab yang dijadikan sebagai contoh bagi satu permasalahan dalam ilmu nahu. Contoh ayat tersebut ialah la ta'kulus samaka, la ta'kul as-samaka wa tashrabal laban. Ayat di atas mempunyai 3 maksud berlainan. Ianya dibezakan dengan perubahan baris pada huruf ba dalam perkataan tashrab, yakni perubahan baris pada huruf ba itu disebabkan terdapat perbezaan pada huruf waw, pada maksud huruf waw. Sekiranya huruf ba itu berbaris atas, iaitu la tashraba, ia bermaksud jangan makan ikan dan susu bersama-sama. Sekiranya berbaris mati, wa tashrab ataupun jazam, bermaksud jangan makan ikan dan jangan makan susu, jangan minum susu. Sekiranya berbaris hadapan, wa tashrabu, jangan makan ikan dan minumlah susu. Namun lama kelamaan contoh tersebut telah disalah anggap. Okay. Jadi penulis ni dia sebut pada kita, mari pada mana orang kita ni bila mana dia makan ikan, dia tak minum susu. Mari pada mana? Mari pada mengaji satu kitab nahwu. Kitab nahwu tu datangkan contoh. Contoh hukum ni marfu', contoh hukum ni majzum, contoh hukum ni mansub. Okey. Tapi dia duk ingat contoh tu hadis Nabi. Contoh tu berbunyi la ta'kulus samak wa tashrabul laban. Jangan kamu makan ikan dan minumlah susu. Boleh baca wa tashrabu, wa tashraba dan juga wa tashrab. Macam yang dia sebut sini, kalau guna baris atas, iaitu wa tashraba, maksudnya jangan makan ikan dan susu sekaligus. Kalau baris mati, wa tashrab, maksudnya jangan makan ikan dan jangan minum susu, jangan ambil dua-dua. Okay. Kalau wa tashrabu, jangan makan ikan dan minumlah susu. Okay. Baca contoh dalam kitab nahwu, duk ingat benda tu hadis Nabi, akhirnya beramal macam tu. Maknanya dahsyatlah. Kalau zaman para ulama hadis dulu, tashif ni berlaku dalam kitab hadis je. Tapi orang Melayu ni dia boleh pergi kepada tashif tu, boleh berlaku kepada kitab nahwu. Sebab orang kita ni dia pantang, orang dululah. Pantang tengok buku dalam bahasa Melayu. Buku dalam bahasa Melayu tulis ikut Jawi ke ikut Arab ke. Dia duk ingat benda tu macam Quran, macam kitab dimuliakan. Isi dia dimuliakan. Sebab tu kalau tengok dulu orang kita ni dia suka baca satu buku, nama dia Pati Rahsia. Pati Rahsia ni tuan-tuan nak baca, tak payah baca kot. Okay. Cuma Pati Rahsia ni dia asalnya ialah satu kitab diterjemah dalam bahasa Arab. Nama dia Syamsul Ma'arif. Syamsul Ma'arif. Okay. Kitab Pati Rahsia ni, kalau kita tengok lah, masih lagi dijual di kedai-kedai buku. Dia punya design tu macam kitab Jawi lama. Okay. Dia tulis dalam tu, rahsia nama Allah yang Maha Agung dan juga rahsia bismillah. Yang kita pernah dengar bismillah 5, bismillah 6, 7, 8, 9 tu dia duduk mari daripada buku tu lah. Pati Rahsia. Pati Rahsia ni saya nak sebut tak nak sebut tapi sebut je lah. Okay. Pati Rahsia ni kalau tengok siapa yang tulis asalnya, dia terjemahan, dia asal kitab Syamsul Ma'arif. Syamsul Ma'arif ni ialah
satu kitab yang ditulis oleh satu orang bernama Al-Bunni. Al-Bunni ni ialah seorang tokoh yang ada di Morocco, Maghribi. Al-Bunni, dia ni istilah mudah kita kata ahli sihir lah dia. Ahli sihir. Sebab tu dalam buku tu kita akan tengok amalan yang pelik-pelik. Baca ayat sekian dapat khadam ni. Tuan-tuan akan jumpa dalam buku Pati Rahsia ni amalan memanggil khadam. Amalan memanggil khadam, tapi semua guna bismillah. Semua guna ayat Quran. Tapi dia punya ritual tu agak pelik sikit lah. Kita kena gali satu kubur, lepas tu ambil tanah daripada kubur tu, lepas tu tanah kubur tu perlu dimasak di atas tungku 3 kaki, lepas tu kena naik kangkang atas tungku tu, lepas tu tunggu sampai ada satu suara kaki dia macam kaki ayam, tunggu nak bercakap dengan kita. Tuan-tuan jangan duk buat lah. Okay, cuma dalam buku tu ada. Lepas tu minta lah apa yang nak diminta. Nak suruh jaga kebun ke, nak suruh jaga sampan bot nelayan ke, yang ni orang tu kita duk ambil tu. Jaga kebun, jaga rumah. Sebab tu orang nampak tuannya tak ada, tapi muka lebih kurang dengan tuan dia, duk jaga kebun 3-4 pagi duk ada lagi. Tapi muka lain macam pucat, macam orang tak makan lama. Hantu tu istilahnya. Tapi mari guna amalan-amalan daripada Quran. Pati rahsia ni tuan-tuan, Shopee ada jual sekarang ni. Bukan kata kedai buku, Shopee pun ada jual. Tapi imam orang nak baca, orang tak nak baca. Pati rahsia. Pati rahsia. Saya ingat dulu almarhum ayah saya ni, dia ada buku tu dia guna untuk kajian dia. Tapi dia ada yang tulisan tangan punya. Jadi ada satu orang ni daripada Kelantan, dia ni bomoh. Sanggup mai jumpai saya nak beli buku Pati Rahsia yang original tu, dia letak harga berapa? RM25,000 zaman tu. Nak beli buku tu. Tapi ayah saya tak jual lah, sebab dah tahu akan merosakkan kawan tu. Okay. Cuma dia nak buku tu sebab buku tu ada beberapa tambahan sikit lagi amalan-amalan yang ampuh lah. Kalau setakat nak tengok keris berdiri tu, lebih pada tu lagi dia boleh buat. Okay, daripada buku tu. Okay. Tapi buku-buku seperti ni dianggap sebagai kitab-kitab yang besar oleh sebahagian orang Melayu kita dulu. Sebab buku ni telah diterjemahkan pada sekitar tahun 1930-an. Diterjemah oleh satu orang yang dianggap tokoh agama di Pantai Timur. Bahkan dia pun digelar sebagai mufti. Tapi kalau tengok zaman dia jadi mufti tu, tak nak sebutlah negeri mana, dia telah buat satu amalan yang agak pelik, iaitu amalan pertabalan raja. Sebab dia tu diangkat oleh kerajaan sebagai mufti oleh kerajaan negeri itu. Dia buat satu amalan pertabalan raja di negeri itu dengan perarakan di atas satu perahu besar. Perahu tu ialah perahu yang dinama sebagai Petala Indra. Amalan orang kata apa? Ini dia ada unsur Hindu pun ada sikit lah tu. Banyak benda lah yang ada. Okay. Burung Garuda apa tak amalan. Tapi dia itulah yang baca doa, yang renjih-renjih air atas sampan tu. Jadi amalan-amalan tu dibuat oleh sebahagian orang yang dianggap sebagai tokoh agama zaman tu. Tapi dia orang-orang yang tak belajar lah. Dia orang setakat boleh baca Fatihah, boleh baca Quran sikit, orang dah angkat jadi mufti dah zaman tu. Okay. Cuma dia punya amalan, sebab zaman tu orang-orang agama ni, selain pada dia ni mengajar agama, antara benda yang dia buat ialah dia mengubati sakit orang. Orang yang sakit zaman tu hospital pun tak ada. 1930-an, 1920-an apa yang ada. Jadi dia orang ni berubat luka je pun, berubat panggil hantu siap dah. Okay. Zaman tu maknanya kita nak sebut kata apa, kaedah zaman tu, takat tu jelah. Okey. Cuma kadang-kadang contoh-contoh yang mari daripada buku-buku lama ni lah yang disalah faham. Jadi yang disebut ni, la ta'kulus samaka wa tashrabul labana aw wa tashrab aw wa tashraba. Dia duk ingat ni hadis Nabi. Jadi ada orang ni dia makan ikan, dia tak minum dah susu. Sebab dia ingat tu hadis Nabi. Padahal itu contoh sajalah nahu. Ayat tu hanya contoh. Tak ada kena-mengena dengan hadis Nabi pun. Okey. Apa lagi yang disebut sini? Ianya disangka sebagai nasihat kesihatan daripada kajian perubatan, dan selainnya menganggap ianya adalah larangan yang diambil daripada hadis. Samalah macam perkataan yang kita selalu dengar kan. Yang orang sandar pada hadis Nabi lah, iaitu makan apabila lapar dan berhenti sebelum kenyang. Okey. Kata-kata ni kalau kita tengok,
Dia datang daripada kitab Biharul Anwar. Biharul Anwar ni kitab apa? Kitab yang ditulis oleh Al-Ismaili kalau saya tak silap. Kitab ni ialah kitab, dia macam kalau kita ahli sunnah ni Al-Azkar oleh Imam Nawawi, himpunan zikir-zikir. Tapi Syiah Biharul Anwar ni dia macam Hisnul Muslim dia orang. Dalam tu dia mengandungi zikir-zikir. Jadi dia ada panduan-panduan kesihatan, iaitu makan apabila lapar, berhenti sebelum kenyang. Okey. Amalan makan apabila lapar, berhenti sebelum kenyang ni ada betulnya, taklah kita kata salah 100%. Okey. Cuma nak cerita dari segi riwayat dia dululah. Riwayat dia tu adalah riwayat yang diragui dan memang datang daripada Syiah hakikatnya. Okey. Tapi kalau nak kata makan sampai kenyang tu salah dengan sebab berpegang dengan hadis itu tak betul. Sebab ada riwayat Nabi pernah suruh Abu Hurairah ni minum susu sampai Abu Hurairah kata susu itu dah sampai kepada rengkung aku, dekat dah dengan pangkal leher. Maknanya sangat kenyang. Nabi suruh dia minum kamu sampai dia kenyang. Maknanya Nabi bukanlah mengeji orang yang makan sampai kenyang betul-betul ni. Kita boleh makan tapi taklah dijadikan amalan hari-hari benda tu. Okey. Cuma nak sebut pada kita bahawasanya ini bab yang orang salah faham. Okey, jadi isu yang kita tengah bincang ni iaitu berkenaan dengan mencampur makanan di antara makanan laut dan juga makanan darat tidak ada larangan. Jadi orang nak makan tom yum campur dipersilakan, tak ada masalah. Jadi dia tak perlu pergi kedai, tom yum laut saja. Lepas tu nak tom yum darat pula. Tak. Buatlah sekali jadi 2 mangkuk bazir pula. Buat sekali saja. Okey. Jadi benda tu tidak ada apa-apa larangan. Macam orang dia ada hadis Nabi kata jangan makan buah dan susu. Jadi orang yang suka makan koktail ni problem. Sebab susu dan juga buah duduk sekali dalam tu. Okay. Jadi ini benda-benda yang orang kata apa, benda-benda yang berkait dengan makanan ni orang sangat banyak share, tapi orang dah tak share dah sekarang ni. Cuma dulu ni famous lah amalan-amalan ini. Sebab sangka benda tu datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, jadi tengok apa kesimpulan yang disebutkan sini. Elakkan daripada menyandarkan perkara ini kepada Rasulullah yang dianggap sebagai satu sunnah. Al-Imam An-Nawawi ketika mensyarahkan hadis yang menyebut tentang Nabi makan 2 jenis makanan dalam satu hidangan, iaitu sejenis sayuran dengan kurma basah. Beliau berkata, fihi jawazu aklihima ma'an wa akli at-ta'amina ma'at tawassu'i fil at'imati wal ikhtilafa bainal ulama'i fi jawazi hadha wa ma nuqila an ba'di salaf min khilafi hadha famahmulun ala karahati i'tiyadi at-tawassu'i wat taraffuti wal ikthari minhu li ghairi maslahatin diniyatin wallahu a'lam. Ini yang disebutkan oleh An-Nawawi dalam kitab dia Al-Minhaj, syarah kepada Sahih Muslim. Maksud dia pada hadis ini iaitu hadis Nabi makan kurma, lepas tu Nabi selangi dengan makan tembikai ataupun makan mentimun. Nabi buat macam tu hadis tu kata Imam An-Nawawi menunjukkan harus makan kedua-duanya sekali bersama-sama, dan keharusan makan 2 jenis makanan bersama-sama, keharusan kepelbagaian makanan. Tidak ada khilaf dalam kalangan ulama tentang harusnya hal ini. Apa yang dinukilkan daripada sebahagian salaf yang berselisih dalam hal ini, ianya bermaksud tidak disukai untuk dibiasakan kepelbagaian hidangan, bermewah-mewahan dan berlebih-lebihan tanpa keperluan maslahah agama, wallahu a'lam. Okey. Jadi nak sebut pada kita bahawasanya tidak ada apa-apa masalah. Sebab dia ada kepercayaan orang kita ni kalau nak makan benda panas, makan benda panas dulu. Jangan selang-selikan panas sejuk. Datang hadis Nabi makan kurma, tamar, lepas tu Nabi makan tembikai. Nabi suap tamar sekali, tembikai sekali. Tamar sekali, tembikai sekali. Tamar tu sifat dia panas, tembikai tu sifat dia sejuk. Okey. Jadi setengah orang dia kata lepas pada ni makan mesti mabuk makan cara lagu ni. Tak ada masalah pun, dia masuk dalam perut dia sama je. Saya macam sebahagian orang kata apa? Ni saya tak pastilah. Ni yang saya dengar daripada pakar perubatan lah. Setengah-setengah orang yang berpantang, pantang bersalin ke, pantang pembedahan ke, tak minum air sejuk, air yang ada ais tu. Okay. Sebab takut urat kembang apa semualah, ataupun urat tu jadi kecut ke macam mana. Okay. Tapi yang saya dengar daripada pakar perubatan itu ialah tidak benar dan tidak tepat. Dia ada di Malaysia kita ni doktor-doktor perubatan yang memerangi khurafat dalam pantang. Okay. Dia kata kalau minum air sejuk urat jadi kecut, minum air panas urat jadi kembang. Itu sifir dia. Tapi benda tu tak betul. Okay.
Tapi adalah side effect yang agak orang kata apa, agak kurang sihat lah kalau mengamalkan minuman sejuk secara berterusan tu. Okay. Cuma nak sebut pada kita, ia tidak ada apa-apa larangan pun. Okay. Bahkan kau tengok dari segi apa yang disandarkan, Ali bin Abi Talib ni satu hari dia buka puasa, dia minum air yang telah disimpan lama. Air tu ada dalam satu bekas, menyebabkan air tu jadi sejuk. Okay. Jadi orang duk tengok Ali ni selalu duk minum air tu bila mana buka puasa. Maka orang tanya Ali bin Abi Talib, "Wahai Ali, kenapa kamu buka puasa ni kamu suka minum air yang disimpan dalam bekas kulit yang menyebabkan air tu sejuk macam sejuk dalam peti?" Kata Ali, "Tujuan aku minum air ni ialah untuk menjadikan aku lebih rasa bersyukur bila mana aku dah tahan diri aku tak minum, tak makan hampir sehari ni, aku minum yang sedap dulu." Tujuan ni nak bagi rasa bersyukur. Macam kita lah buka puasa nanti, sebab bulan puasa ni tambah pula musim panas ni. Bulan puasa ni benda-benda yang sekarang boleh makan okey. Nanti bulan puasa tengok benda-benda yang tu, kita tengok tu kacau dah jiwa ni siang hari. Bukan kata tengok orang minum air, tengok orang berkumur ambil wuduk tu rasa sedap dah air tu. Tu siang hari punya cerita. Pada air pahit tu tak peduli pun. Bukan bulan puasa ni tak peduli sangat. Tapi masuk bulan puasa, tengok orang mari sembahyang Zuhur, dia berkumur tu kita nampak macam seronok dah. Berkumur apa? Okey. Tapi nak sebut pada kita, kalau satu orang dia nak minum dengan minuman yang sedap, air sekian waktu buka puasa, hakikatnya tak ada masalah pun. Hakikatnya tidak ada masalah. Benda tu tidak ada pengkhususan dalam agama kita. Cuma dari segi Nabi sendiri, Nabi tu meminimalkan makan. Sebab memang makanan zaman Nabi tu dia minimal, dia tak banyak. Sebab tu kita akan tengok Nabi, dia makan tamar, kurma, lepas tu dia terus salak apa semua. Sebab memang yang ada ialah banyak tu sahaja, pilihan yang ada makanan. Okay. Sebab ada sebahagian orang dia macam rigid sikit lah mbak ni. Bila mana buka puasa dia suruh orang makan kurma lepas tu salak. Boleh lah, bukan saya kata salah benda tu. Cuma ada sebahagian orang dia duk terfikir dah tu, makanan duk hidang dah, dia suruh aku salak pula. Dia semayang maghrib tu dia duk ingat dah, ayam golek tu kalau aku lambat sikit lepas salam ni memang orang lain akan pedas. Dia semayang tu dia teringat nak berebut dah tu. Jadi kalau makanan tu dah dihidang, orang pun dah menelih air liur dah, bagilah makan dulu. Okay. Melainkan makanan tak dihidang, dia ada satu perangai, dia nak suruh orang buka puasa tapi dihidang dah siap-siap. Dihidang, bau pun dah naik dah. Lepas pada tu buat arahan. Dulu saya pernah di Terengganu, kita pergi majlis buka puasa sebab dia minta saya jadi imam terawih. Itu semua kawasan orang baru masuk Islam, baru seminggu ada, yang ada sebulan ada. Okay. Jadi dia ada satu, orang kata apa, satu bos dia orang lah, pengarah dia orang ni. Pengarah dia orang pun non-Muslim dululah, maknanya dia orang tu baru convert lah, dia Cina baru masuk Islam. Okay. Dia ambil mic, dia biar kita makan ringkas-ringkas dulu, kita salat dulu, lepas tu baru kita makan. Okay. Tapi dalam soft salat tu, belakang sikit lah, dia dah hidang dah lauk, makanan apa semua. Okay. Saya kesian tengok yang baru seminggu masuk Islam, baru seminggu, baru belajar puasa. Dan saya nampak muka dia tak tahan nak semayang dulu. Dia tak tahan. Baru seminggu masuk Islam, terus puasa. Bagilah dia makan dulu. Okay. Buka puasa bagi dia makan. Saya nampak dia semayang pun macam nak paling belakang. Okay. Macam tunggu salam je. Tunggu salam aku memang duduk depan pinggan tu. Okay. Ni orang-orang yang baru ni irham. Tapi sebab semua orang lah tu semua non-Muslim semua. Dulu maknanya baru peluk Islam. Baru lagi peluk Islam. Jadi menyebabkan dia orang tu semangat. Ada yang semangat. Cuma kesian pada yang baru-baru tu lah. Okay. Jadi bab makan ni dia tidak ada pengkhususan cara makan macam ni. Cuma Nabi ajar pada kita jangan berlebihan, jangan membazir, dan jangan ada unsur-unsur megah ataupun kesombongan dalam bab makanan. Itu saja. Jadi tidak ada masalah nak campur, nak makan apa-apa semua. Selagi mana ianya halal, maka makanlah. Benda-benda yang dirasakan halal. Kecuali benda yang ada khilaf. Contoh orang di Sarawak dia makan ulat apa, tahu ulat sagu, yang tu ada khilaf. Jabatan Mufti sana dah ada keluarkan kenyataan. Yang saya pasti rasanya tak boleh kot makan ulat tu. Sebab ulat tu dia tidak bersih. Cuma dia adalah makanan dia. Makanan orang-orang sana yang orang makan. Cuma yang jelas yang ada pada syubhah kita tinggalkanlah. Okay. Cuma kita tidak ada aturan makan, nak kena makan yang ni dulu, yang ni dulu, yang ni dulu. Itu semua tidak ada.
nak kena yang sejuk dulu, yang panas dulu, itu semua tidak ada. Okey. Jadi rasanya kita berpada situ ilaku untuk pagi ni. Moga Allah Taala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.